Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dalam sesi PDPR KSSM Sains Tingkatan 5 bersama Cikgu Helmi. Okay, jadi kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, kita dah berada pada tema yang terakhir, iaitu tema 4, penerokaan bumi dan angkasa lepas, dan bidang pembelajaran terakhir untuk tingkatan 5 iaitu 9.0 teknologi angkasa lepas. Okay, minggu lepas kita dah tengok kandungan 91 satelit. Okay, tetapi disebabkan satelit ni terlalu panjang, cikgu pecahkan kepada dua bahagian. Okay, jadi minggu lepas kita dah belajar 9.1 satelit part 1. Jadi untuk minggu ni kita nak tengok satelit part 2. Okay, 91 satelit part 2. Okay. Ada 3 standard pembelajaran yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu 9.1.5 menerangkan fungsi stesen angkasa, 9.1.6 berkomunikasi mengenai kaedah menjejaki stesen angkasa, dan juga 9.1.7 menghuraikan kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, jom kita mulakan. Okey, pengenalan stesen angkasa antarabangsa. Okey, ataupun dia punya nama singkatan dia adalah ISS. Okey, ISS. Okey, apa dia stesen angkasa antarabangsa ataupun ISS ni? Okey, jadi ISS ni sebenarnya adalah satu kapal angkasa yang besar. Okey, satu kapal angkasa yang besar di orbit mengelilingi bumi. Okey, jadi ISS ni dia akan mengelilingi bumi. Okey, jadi dia adalah sejenis satelit lah, sebab dia mengorbit bumi kan. Okey, stesen angkasa antarabangsa ataupun ISS ni merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, daripada 5 negara yang berkolaborasi, okey, untuk membina stesen angkasa di stesen di angkasa lepas. Okey, jadi apa dia 5 negara tu? Okey, yang pertama daripada yang pertama NASA, yang mana NASA ni agensi angkasa daripada Amerika Syarikat. Yang kedua Roscosmos, yang mana Roscosmos ni adalah agensi angkasa daripada Rusia. Kemudian kita juga ada JAXA daripada Jepun, ESA daripada Eropah, dan CSA daripada Kanada. Okey, jadi kelima-lima agensi angkasa ini bekerjasama untuk membina stesen angkasa antarabangsa. Okey, agak-agak orang Malaysia pernah sampai dah dekat ISS. Okey, ada. Okey, kita dah ada seorang rakyat Malaysia yang pernah sampai ke ISS ni. Okey, siapa? Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syekh Mustafa. Okey, jadi Dr. Syekh Muzaffar ni adalah rakyat Malaysia yang pertama yang sudah sampai di ISS, ya. Okey, macam mana rupa ISS ni, ya? Okey, jadi ini adalah rupa ISS. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, ini apa ni? Ini sel solar ni, ya. Okey, ini adalah sel solar yang mana dia berfungsi untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk stesen angkasa lepas ni, ya. Okey, yang ini pula adalah Dr. Syekh Muzaffar Syukur tadi, yang mana rakyat Malaysia yang pertama ataupun angkasawan Malaysia yang pertama yang telah sampai ke angkasa lepas ataupun ke ISS. Okey, apa fungsi ISS ni? Kenapa kena ada ISS dekat angkasa lepas ni? Okey, kenapa dia dibina di angkasa lepas? Okey, jadi ISS ni sebenarnya yang pertama dia berfungsi sebagai untuk menjadi tempat tinggal kepada angkasawan dan juga kosmonot. Okey, jadi angkasawan dan kosmonot ni dia boleh tinggal lebih lama di angkasa lepas. Okey, untuk apa dia tinggal kat angkasa lepas ni? Okey, sebab stesen angkasa ni juga merupakan makmal sains yang unik. Okey, jadi angkasa lepas angkasawan dengan kosmonot ni dia boleh menjalankan kajian di ISS. Okey, yang mana saintis dan angkasawan menjalankan kajian. Okey,
Selain daripada tu, ISS ni juga boleh berfungsi sebagai stesen pemantau bagi keadaan di angkasa lepas. Okey, dia boleh jadi stesen pemantau. Okey, jadi dia akan hantar maklumat ke bumi. Okey, apa yang berlaku. Okey, kemudian yang keempat, NASA menggunakan stesen angkasa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hidup dan bekerja di ruang angkasa. Okey, jadi NASA ni dia mengkaji macam mana cara nak hidup di angkasa. Okey, macam mana cara nak bekerja di angkasa. Kenapa? Okey, sebabnya bila dia dah dapat satu dapatan macam mana cara hidup di angkasa lepas, okey, jadi dia boleh menghantar apa kita kata ekspedisi penjelajahan ke angkasa lepas dengan lebih besar. Okey, itu maksud dia. Okey, jadi dia akan guna dapatan-dapatan ni untuk dia punya ekspedisi yang seterusnya. Okey, jadi kita tengok video ni. Okey, apa yang awak tahu apa yang awak faham? You can see it better. The disc actually flips back and forth. The hole goes from one side to the other and back. Watch. Okey, kalau awak tengok daripada video ni, apa yang kita nampak? Okey, kita nampak orang-orang yang kat dalam video ni dia tidak berada di atas lantai, betul? Okey, ini sebenarnya ini adalah simulasi saja. Ini tempat ini bukannya di ISS ya. Ini cuma di dekat bumi. Okey, dia hanya sebagai simulasi apa yang berlaku di ISS. Okey, jadi kenapa kejadian ni boleh berlaku macam ni? Okey, maksudnya kenapa dia boleh terapung macam ni? Okey, adakah dia mempunyai superpower? Tidak ya. Okey, yang ini keadaan ini kita panggil dia sebagai okey, sekejap ya. Okey, keadaan ini kita panggil dia sebagai keadaan sifar graviti. Okey, keadaan sifar graviti. Okey, apa dia keadaan sifar graviti? Keadaan sifar graviti ni adalah keadaan di mana tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Macam kita, okey, kita tidak terapung sebab daya graviti menarik kita ke bumi, betul? Okey, jadi di angkasa lepas tidak ada daya graviti yang menarik. Okey, jadi apa yang berlaku? Objek ataupun manusia dia akan terapung. Okey, jadi dekat bumi kita boleh juga merasakan bagaimana keadaan sifar graviti. Macam mana kita nak rasa? Melalui aktiviti terjun udara dalaman ataupun kita panggil dia sebagai indoor skydiving. Okey, kalau awak pernah tengoklah biasa dekat dalam TV biasa keluar macam ni kita akan nampak macam ni. Dia akan masuk dalam satu ruang. Okey, ruang tu akan ditutup Okay, apa yang berlaku, dia akan pasang dia macam ada kipas lah dekat bawah tu. Kipas tu dia akan keluarkan angin. Kemudian orang dekat dalam kawasan tu dia akan terapung. Okay, macam mana dia boleh jadi macam ni Okay, jadi peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Okay, keadaan ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya tetapi pada arah yang bertentangan. Okay, macam saya kata tadi itulah. Okay, dekat bahagian bawah tu dia ada kipas, yang mana kipas tu dia akan meniupkan udara ke atas. Okay, jadi daya yang ditiup oleh udara, daya yang ditiup oleh kipas tu yang menghasilkan udara tu, okay, daya tujah kita panggil dia. Okay, daya tujah. Okay, menolak orang tu ke atas. Daya tujah. Daya tujah tu dia sama berat orang tu. Okay, daya tujah dia sama dengan berat orang tu. Okay, tetapi pada arah yang bertentangan. Okay, jadi kita ada orang tadi. Okay, jadi berat dia akan pergi ke bawah. Sebab tu kita akan duduk dekat bawah. Okay, jadi bila dia pasang kipas, daya tujah dia akan menolak udara ke atas. Okay, daya tujah akan menolak udara ke atas. Okay, jadi udara yang terhasil tadi dia akan menghasilkan daya tujah. Okay, yang mana daya tujah ni dia mesti sama dengan berat orang tu. Okay, sama dengan berat. Tetapi pada arah yang berlawanan. Jadi bila bila daya tujah dengan berat dia sama pada arah yang berlawanan, dia akan menyebabkan penerjun tadi akan terapung. Peserta terjun tadi akan terapung di dalam udara. Okay, oleh itu tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. Jadi orang tu akan terapung. Okay, seterusnya kita nak tengok kaedah menjejaki stesen angkasa lepas. Kita boleh tengok dekat mana kedudukan stesen angkasa lepas ni.
Okey, mana kedudukan stesen angkasa lepas? Okey, yang pertama kita nak kira berapa kali dalam masa satu hari berapa kali ISS ni mengorbit bumi. Okey, kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan laju ISS. Kita boleh kira berapa kali ISS mengorbit bumi. Okey, macam mana nak kira? Kita hanya perlukan dua maklumat saja. Apa dia? Ketinggian orbit dan juga laju ISS. Okay, jadi macam mana kita boleh menggunakan formula ni? Okay, kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari sama dengan 86,400 saat, yang mana 86,400 saat ni adalah dalam masa satu hari. Dalam masa satu hari kita ada 86,400 saat bahagi dengan tempoh orbit T. Okey, tempoh orbit T ni dapat daripada mana pula? Tempoh orbit T ni sama dengan panjang orbit bahagi dengan laju satelit. Alamak, panjang pula. Mana dapat panjang? Okey, jadi panjang orbit ni adalah 2 pi kali ketinggian orbit tanpa jejari bumi. Okey, jadi bahagi dengan laju satelit. Okey, yang ni kita boleh dapat maklumat lah ya. Okey, cuma yang saya nak cakap dekat sini, okey, jadi kalaulah dekat sini laju satelit ini dalam unit kilometer per jam. Okey, dalam unit kilometer per jam, yang ini kita akan tukar menjadi 24. Dia akan jadi 24 jam. Dalam masa satu hari kita ada 24 jam kan. Okey, jadi kita akan tengoklah data kita tu dalam unit apa. Okey, kalau unit dia kilometer, dia akan jadi pakai kilometer per jam, dia akan pakai jam kat sini. Okey, jadi macam saya nak pakai kilometer per jam. Jadi saya tukar jadi 24 Okey, jadi jom kita kira berapa kali ISS mengorbit bumi Okey, buku teks buku surat 238 aktiviti ni kita dah buat pada minggu lepas. Okey, kenapa kita tahu ISS? Okey, ISS dia berada di atas orbit LEO, low earth orbit ataupun orbit rendah bumi. Okey, ISS berada pada orbit LEO yang mana ketinggian ISS ni adalah 360 km dan dia punya laju dia adalah 27,744 km per jam. Yang ni saya kata tadi. Sebab saya pakai unit jam, jadi saya tukar yang tadi tu pada 24 Sebab kalau nak pakai saat, nombor dia terlalu besar. Okay, jadi saya tak suka. Okay, jadi kita pakai per jam. Okay, jadi kita dah ada dua maklumat dekat sini. Kita dah ada ketinggian orbit 360 dan juga laju satelit 27,744 km per jam. Okay, apa lagi kita nak? Kita nak jejari bumi tadi kan. Okay, jadi dalam buku teks muka surat 241, dia dah bagi gunakan data ketinggian orbit dan laju satelit angkasa ISS dan aktiviti 9.2. Yang inilah aktiviti 9.2. Okey. Serta jejari bumi. Dia bagi jejari bumi kat kita. 6.37 kali 10 kuasa 6 meter. Okey, untuk mengira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Okey, tetapi dekat sini nampak kita pakai unit apa? Kilometer. Jadi kita kena tukar meter ni kepada kilometer. Macam mana kita nak tukar? Kita tunjuklah macam mana kita nak tukar. Kita ada 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan dapat 6, 3, 7, 0, 0, 0, 0 meter. Okey, cikgu, yang pertama cikgu tukar nombor piawai ni dulu Okey, kemudian daripada meter nak tukar kepada kilometer, kita nak buat apa? Kita kena bahagi 1000. Okey, jadi 63700 bahagi dengan 1000. 1. Okey, jadi kita akan dapat dia punya kilometer adalah 6370 kilometer. Okey, jadi kita dah ada 3 data kat sini. Kita ada ketinggian orbit, kita ada laju satelit, kita juga ada jejari bumi. Okey, jadi kita masukkan ke dalam formula kita tadi. Okey, yang pertama kita kena cari tempoh dulu.
Okay, kita kena cari tempoh orbit dulu. Macam mana nak cari tempoh orbit? Tadi formula dia 2 pi kali ketinggian orbit campur jejari bumi bahagi dengan laju satelit. Okay, jadi kita dah tengok tadi ketinggian orbit adalah 360. Okay, jejari bumi tadi kita kata apa tadi? 3, alah cikgu lupa tadi. 6370. Okay, 6 jejari bumi 6370. Laju satelit tadi 54,700. Betul ke? 27,744. Sorry. Okey, salah ni Okey. Laju satelit adalah 27,744. Jadi data ini kita masukkan sahaja dalam formula. Okey, jadi ketinggian orbit berapa tadi? 360. Jejari bumi tadi berapa? 6,370. 6,370. Masukkan sahaja. Okey, masukkan sahaja dalam formula. Tak ada masalah. Okey, laju satelit 27,744. Okey, masukkan sahaja. Okey, jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapati tempoh orbit bagi T adalah 1.524 143,495. Ini adalah nombor daripada kalkulator. Cikgu saja tulis panjang-panjang macam ni, tapi awak boleh bundarkan pada 3 tempat perpuluhan, 4 tempat perpuluhan, tak ada masalah, boleh bundarkan sahaja. Okey, jadi ini adalah tempoh orbit bagi ISS tadi, tempoh orbit dia. Okey, jadi sekarang ni kita nak kira kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Okey, jadi 86,400 saat. Tadi cikgu kata cikgu tukarkan kepada 24 kan, sebab kita pakai unit jam kan. Okey, dalam masa satu hari. Ini bukan darab ini kata dalam masa satu hari kita ada 24 jam. Okey, jadi apa dengan tempoh orbit? Tempoh orbit berapa? Yang ini tempoh orbit ni. Ni yang kita dah kira tadi. Okey, yang kita dah kira tadi, kita akan masukkan dekat sini. Okey, jadi dia akan jadi 24 jam dengan 1.54. Tekan kalkulator, awak akan dapat kekerapan ISS mengorbit bumi dalam masa satu hari adalah sebanyak 15.7 orbit. Maksudnya ISS ni dia pusing bumi dalam masa satu hari sebanyak 15.7 pusingan. Hampir-hampir dapat 16 pusingan dalam masa satu hari. Maksudnya laju lah. Okay, maksudnya laju. Dia boleh pusing bumi tu sebanyak 16 kali, hampir 16 kali dalam masa satu hari. Okay, ini adalah cara macam mana kita nak kira kekerapan ISS mengorbit bumi. Okay, seterusnya kelas, kita boleh tengok, okay, kita boleh install dekat dalam telefon. Nak install apa? Kita nak install satu apps, yang mana apps ni dia boleh mengesan kedudukan ISS. Okay, jadi yang ini yang saya dah video yang saya download daripada satu apps ISS tracker ke apa benda lah dia punya nama dia kan. Okay, kita tengok ini yang atas ini adalah kedudukan. Okay, yang atas ini adalah kedudukan ISS. Kau nampak dia bergerak? Nampak tak dia bergerak? Okay, yang ini bukan live lah. Yang ini yang saya dah record. Okay, awak boleh tengok yang live. Okay, awak boleh tengok yang live, tak ada masalah. Okay, nampak dia bergerak. Dan pergerakan dia sebenarnya agak laju jugalah. Okey, yang ini pula, yang bawah ini pula adalah gambar ataupun adalah video secara langsung keadaan daripada ISS. Okey, kita boleh tengok daripada ISS. Ini adalah pemandangan daripada ISS. Okey, dia tengok ke bumi. Dia tengok ke bumi. Okey, pandangan dia ke arah bumi, dia boleh tengok. Okey, jadi awak boleh tengok benda ni, okey, dekat dalam apps yang awak boleh install, okey, dalam awak punya telefon awak ya. Nampak kita nampak dia punya pergerakan ISS tu. Okey. Seterusnya kita tengok nampak dia bergerak tu. Kan nampak dia bergerak
Okey, seterusnya kita tengok kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Okey, jadi bila kita cerita pasal kesan, dia mesti ada kesan baik dan juga kesan buruk. Jadi kita nak tengok kedua-dua kesan. Okey, apa kesannya perkembangan teknologi angkasa lepas ni? Adakah semuanya baik, okay, ataupun ada sesuatu benda yang kita perlu risaukan? Okey. Jadi yang pertama, okey, apa yang awak nampak ni? Apa benda ni sebenarnya ni? Okey, kalau awak nampak yang warna hitam-hitam itu, yang bintik-bintik itu adalah space junk. Itu dipanggil space junk pada ini adalah space junk pada orbit geosegera ataupun GSO. Okey, apa dia space junk tu? Okey, setiap titik mewakili satelit ataupun space junk. Apa dia space junk tu? Space junk ni macam sampah. Okey, sampah di angkasa lepas. Okey, bahan buangan di angkasa lepas ataupun space junk yang semakin bertambah. Itu kesan yang pertama. Maksud kesan buruk lah. Okey, jadi kesan buruk dia, bahan buangan di angkasa lepas tu semakin banyak. Bahan buangan daripada mana? Siapa yang buang? Okey. Bahan buangan di angkasa lepas atau space junk merupakan satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggar antara satelit, roket yang habis dibakar dan sebagainya. Okey, jadi space junk ataupun bahan buangan tu bukannya macam plastik, sampah kertas yang tidak digunakan, bukan. Okey, jadi space junk yang dekat atas angkasa lepas tu adalah bahan-bahan daripada alat-alat ataupun kenderaan-kenderaan pelancar. Okey, satelit yang dah tak berfungsi, satelit yang dah lama-lama yang dah tak berfungsi, dia akan menjadi bahan buangan dekat situ. Okey, bahan ELV ni ingat lagi tak? Kenderaan pelancar yang roket tu dia ada banyak bahagian. Okey, jadi bahagian-bahagian itu dia akan dipecahkan bila dah habis bahan api supaya dia tidak membazirkan bahan api kan. Jadi dia akan pecah-pecahkan badan-badan dia. Okey, jadi bahagian-bahagian ELV ni ya dibuang di angkasa lepas tu. Okey, kemudian serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit. Jadi satelit ni kat atas tu banyak. Okey, jadi dia boleh ada risiko untuk berlanggar. Jadi bila dia berlanggar, kesan daripada pelanggaran tu akan kesan daripada pelanggaran tu akan menjadi space junk. Okey, roket yang dah habis dibakar dan sebagainya. Okey, menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space junk dari NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi ataupun LEO merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Okay, jadi dekat LEO tu ada banyak sangat objek. Dan 95% objek ni, kita cerita objek buatan manusia lah, bukan bintang ke, komet ke, asteroid ke, bukan. Kita tak cerita yang tu. Kita cerita tentang objek buatan manusia. Yang banyak-banyak tu 95% daripada yang banyak-banyak tu merupakan bahan buangan, merupakan space junk. Hanya 5% sahaja bahan yang boleh digunakan, satelit apa semua tu lah. Hanya 5% sahaja. 95% lagi adalah bahan buangan. Nampak? Itu adalah kesan yang sangat membimbangkan sebenarnya. Dekat bumi pun kita dah ada banyak sampah. Rupanya dekat angkasa lepas pun banyak juga sampah. Okey, jadi apa kesan space junk banyak-banyak ni? Okey, apa yang akan berlaku bila terlalu banyak? Okey, bila semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Jadi bila dah banyak space junk dekat atas tu, apa yang berlaku bila dia dah penuh, ada risiko untuk satelit berlanggar pula dengan space junk tu. Jadi bila satelit berlanggar akan berlaku masalah lah. Okey, hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca ataupun GOES lazimnya berubah orbit dia beberapa kali supaya dapat mengelak pelanggaran dengan space junk. Jadi ada satelit yang terpaksa ubah orbit. Dia terpaksa ubah dia punya orbit dia. Okey, sebab apa dia ubah orbit dia? Sebab dia tak nak berlaku pelanggaran dengan space junk tu. Okey. Jadi bila dia dah berubah orbit tu, dia akan jadi masalah-masalah lain pula lah. Okey, ini adalah kesan negatif. Okey, ada juga kesan positif daripada perkembangan teknologi angkasa lepas. Apa dia? Peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey, jadi kita dapat menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan
dekat angkasa lepas. Okay. Kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia. Okay. Banyak kajian-kajian yang dapat dijalankan di angkasa lepas. Kajian tu yang tak boleh dijalankan dekat bumi, kita dapat jalankan dekat angkasa lepas, yang mana dia dapat memberi manfaat kepada sektor kesihatan, ya. Respon terhadap perubahan dan bencana cuaca. Okay, jadi banyak daripada kita boleh dapat kajian. Okay, kita boleh keluarkan dengan satu hasil yang mana kita boleh mengurangkan kesan-kesan daripada bencana alam. Okay, contohnya tsunami. Okay, jadi bila berlaku gempa bumi, okay, kita akan dapat amaran tsunami. Okay, jadi benda-benda macam tu kita perlukan. Okay, dan kita boleh dapat daripada teknologi angkasa lepas tadi tu. Teknologi inovatif yang baru, pendidikan global, okey, dan juga perkembangan ekonomi angkasa lepas. Okey, dikatakan satu hari nanti akan wujud satu sektor pelancongan ke angkasa lepas. Okey, jadi itu semua adalah perkembangan ekonomi. Okay, jadi tamat untuk kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap awak boleh faham apa yang kita dah belajar. Sekiranya ada apa-apa soalan, cikgu mohon untuk awak tanya dalam grup Telegram kita supaya kita dapat berbincang bersama-sama. Okay, jika tidak ada soalan, cikgu harap awak dapat siapkan 9.1 satelit part 2 punya praktis formatif dan hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.